Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Salam sejahtera kepada semua ahli jemaah Surau As-Siddiq. Saya doakan tuan-tuan semua dirahmati oleh Allah dan dalam keadaan sihat walafiat dalam tempoh yang menguji sekarang ni. InsyaAllah pada hari ini saya ambil sedikit masa untuk kita sambung pengajian kita terhadap kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sekian lama tertangguh, tak dapat kita bersama-sama membuat pengajian di surau, tapi insya-Allah kita memanfaatkan teknologi. Saya harap tuan-tuan boleh kekal bersama saya sehingga ke hujung ini, insya-Allah tak lama, dalam masa 10 minit lebih kurang sahaja insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebelum ini kita sudah pun membaca ataupun meneliti sehingga ke kisah bagaimana berlakunya perang Badar, dan kita juga sudah melihat bagaimana penghujung atau kesudahan perang Badar itu berpihak kepada umat Islam, dan itu merupakan kemenangan yang pertama bagi umat Islam dan satu kemenangan yang tidak disangka-sangka pun, ya. Dan di sini kita akan melihat juga apa yang berlaku setelah umat Islam mendapat kemenangan tersebut, ya. Ini ada dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, ya, pada bab 27 yang berceritakan tentang perang Badar, ya. Jadi hari ini kita nak tengok satu subtopik penting, ya, dalam penghujung perang Badar ini, iaitu apakah yang berlaku setelah umat Islam semua menang, dan apakah yang berlaku setelah orang-orang di Madinah mendapat tahu, ya, bahawa orang Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri menang dalam peperangan Badar menentang tentera musyrikin Quraisy dari kota Mekah. Rasulullah SAW mengutuskan dua orang pembawa berita, iaitu Abdullah bin Rawat dan Zaid bin Harith, untuk pergi ke Madinah dan bercerita kepada penduduk di Madinah tentang kemenangan Islam di sana. Jadi penerimaan berita ini ada pelbagai sebenarnya. Orang Islam of course sangat beramai-ramai melaungkan nama Allah, memuji-muji nama Allah dengan sekuat mungkin, berseronok. Ini satu kemenangan kepada risalah Islam. Tapi pada masa yang sama kita dapati orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik pula cuba melakukan spekulasi. Sebab apa? Sebab Zaid bin Harithah, salah seorang yang ditugaskan menyampaikan berita tadi, menunggang unta milik Rasulullah SAW yang bernama Al-Qaswa. Jadi apabila Zaid ini menunggang unta betina tersebut, unta Al-Qaswa ini, untuk pergi ke Madinah, maka orang Yahudi dan munafik melakukan spekulasi bahawa Rasulullah SAW sudah pun sama ada terbunuh ataupun kalah sehingga membenarkan ataupun untanya dibawa balik oleh orang lain pergi ke Madinah. Jadi ini menunjukkan watak orang-orang Yahudi dan orang munafik yang sentiasa mengharapkan Islam ini kalah, sentiasa mengharapkan Islam ini tidak menang dan sebagainya. Jadi itu yang berlaku apabila berita tentang kemenangan perang Badar tiba di Madinah. Baik. Satu perkara penting yang saya nak juga sentuh, yang disentuh dalam kitab Rahiq Makhtum ini juga, ialah apa yang berlaku pula di medan perang. Tadi cerita di Madinah. Baik, cerita di Madinah, orang Islam bersyukur, bertakbir, bergembira. Jadi apakah yang berlaku di medan perang? Perang dah habis. Perang dah habis, maka mereka ni semua tentera-tentera Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW bersedialah untuk bertolak balik. Cuma dalam kitab ini diceritakan satu babak yang penting untuk kita ambil pengajaran, iaitu sebelum meninggalkan medan perang timbul perbalahan mengenai rampasan perang, ataupun ghanimah, kan? Maknanya orang Islam dalam fiqh Islam, apabila kita berperang, harta-harta yang ditinggalkan oleh musuh, harta-harta tersebut halal untuk diambil sebagai sumber pendapatan dan sumber kekayaan bagi umat Islam, tentera Islam secara umumnya. Jadi ketika ini perang yang pertama, perang besar yang pertama, dan orang musyrikin Quraisy memang meninggalkan banyak senjata, banyak harta mereka, sebab mereka lari lintang pukang kekalahan. Jadi ini perang yang pertama, dan ini merupakan satu peristiwa yang pertama mereka berdepan dengan satu rampasan perang yang banyak. Orang Islam berdepan dengan satu situasi mendapat rampasan perang yang banyak. Lalu berlaku perbalahan di kalangan ketua-ketua dalam tentera Islam ini tentang pengagihan
rampasan harta perang ini. Sebab satu, yang pertama, sebab besarnya ialah tidak ada lagi sebarang nas ataupun wahyu yang spesifik menjelaskan apa kaedah ataupun apakah pembahagian yang betul untuk rampasan harta perang ini. Yang pertama, sebab perbalahan ini. Yang kedua, sebab perbalahan ini ialah yang ini kita akan tengok hari ini, iaitu inilah tabiat manusia. Tabiat manusia, hatta yang datang ke perang Badar ini sendiri pun, di kalangan sahabat-sahabat yang besar, sahabat-sahabat yang memang kata Rasulullah, mereka inilah orang Islam yang paling hebat sekali dalam Madinah itu, hatta orang seperti mereka itu pun masih manusia. Dan apabila manusia, sentiasa kita ini semua tetap ada naluri kecintaan atau keinginan kepada harta. Ini kita kena faham, yang berperang tu bukan malaikat. Tentera-tentera Islam ni manusia, bukan malaikat. Jadi kerana itu berlakulah perbalahan. Kita saksikan perbincangan ataupun mungkin dialog, debat di kalangan orang-orang yang cuba untuk mendapat rampasan perang ini. Ini sesama tentera Islam ni depan Rasulullah SAW. Jadi seorang sahabat bernama Ubadah bin As-Samit berkata, aku keluar bersama Rasulullah SAW menyaksikan peristiwa Badar. Perang bermula dan Allah Subhanahu Wa Taala menewaskan musuh. Setengah orang Islam mencari dan mengejar musuh, setengah pula bertujuan mengumpul barang rampasan daripada kemah musuh, dan ada juga yang mengawal Rasulullah SAW serta berjaga-jaga sekiranya berlaku tindakan darurat ataupun serangan mengejut. Ini Ubadah ni adalah sahabat yang menceritakan balik perbalahan ni lah. Saya minta maaf, dia Ubadah cerita tentang perbalahan tersebut. Maknanya Ubadah kata ketika perang Badar ni tak semua orang buat benda yang sama. Ada yang pergi memang berdepan dengan musuh, pergi kejar musuh, pergi mana musuh lari semua pergi kejar. Ada juga yang pergi ketika musuh lari lintang perang, ada yang ditugaskan juga, maknanya memang tugas dia untuk pergi ke kemah-kemah musuh dan kutip mana-mana harta yang ditinggalkan oleh musuh. Dan ada juga yang ditugaskan untuk berkawal, maknanya defensif, menjaga Rasulullah, prepare sekiranya berlaku sebarang tindakan mengejut dari belakang ke, dari tepi kanan kiri dan sebagainya. Jadi apabila malam tiba, mungkin ni selepas habis perang lah, mereka berkumpul, orang-orang Islam berkumpul, dan orang Islam yang mengumpul barang rampasan ni tadi, yang pergi tugas dia mengumpul barang rampasan, berkata, kami ni yang mengumpul barang-barang itu, justru orang lain tidak berhak ke atasnya. Jadi ini juga sebahagian daripada tradisi Arab, maknanya siapa yang perang dan bila dia berlawan, dia jumpa harta tu, dia ambil, maka secara automatiknya dalam undang-undang Arab pun ketika itu difahami harta itu milik dia. Jadi menggunakan logik tersebut, tim yang pergi pungut harta ni memang kata, kami yang kumpul harta ni, susah payah, bukan senang mengumpul barang rampasan ini, susah. Jadi berhak kamilah segala yang dirampas daripada musuh ini. Kemudian berkata pula tim yang pergi berperang susah payah ni, mereka ni yang pergi bersemuka dengan musuh, bertarung dengan musuh, mengejar musuh susah payah. Kata mereka, kamu ni yang tak ada hak, kami ni yang mengalahkan musuh. Kalau bukan sebab kami, musuh tidak akan lari, musuh tidak akan kalah, dan kita semua ni tak ada kat sini. Sebab kami bertarung ni lah, ni harta ni boleh dikumpul, maka kami lebih berhak daripada kamu semua. Dan kemudian tim yang mengawal Nabi SAW ni pun sama juga cakap, kalaulah kami tak kawal Nabi, kalaulah Nabi wafat, terkorban dalam perang, kita semua tak ada di sini dan sebagainya, maka mereka pun kata mereka berhak ke atas harta rampasan tersebut. Baik, jadi berlakulah perbalahan. Dan ketika ini Rasulullah SAW pun belum pasti apa yang patut dilakukan, macam mana pembahagian yang betul. Dan di sinilah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita, bahawa hatta dalam peperangan yang fizikal, peperangan yang real di atas bumi yang nyata ni, realitinya, dan memang ada harta-harta tersebut depan mata sekalipun, Allah ingin mengajar kepada kita bahawa segala yang kita lakukan dalam menegakkan syariat Islam, segala yang kita lakukan dalam menjadi seorang Muslim, mestilah sentiasa selari dan dipatah balikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang berlaku? Turunlah ayat Al-Quran daripada surah Al-Anfal, ayat yang pertama. Al-Anfal ni satu surah yang bermaksud harta rampasan perang dalam Quran, kan. Jadi
Allah menurunkan ayat yang pertama berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Maksudnya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Siapa mereka itu? Sahabat-sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Mereka bertanya kepada Rasulullah, macam mana ni? Dah gaduh dah kami ni. Siapa patut dapat? Lalu Allah meminta Rasulullah menyebut, katakanlah, harta rampasan perang itu terserah bagi Allah, kembali kepada Allah dan Rasulnya untuk ditentukan pembahagiannya. Ya? Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah keadaan hubungan di antara kamu, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika betul kamu ni orang-orang yang beriman. Subhanallah. Jadi bila ayat ini turun, ayat ini walaupun sepotong ayat sahaja, tapi saya rasa banyak masalah, isu yang cuba diselesaikan di sini. Yang pertama, Allah SWT mengajarkan kepada umat Islam, apa sekalipun, patah balik kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah sebut dalam wahyu, apa yang Rasulullah sebut dalam hadis, itulah kompas kita. Jangan buat apa-apa dulu kecuali kita sudah pastikan bahawa itulah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Allah pesan, bertakwalah kepada Allah. Betul, memang soal harta ini tabiinya kamu manusia memang akan bergaduh. Masing-masing akan cari periuk nasi masing-masing. Tetapi itu tidak salah, ya. Itu tidak salah. Berselisihlah pun tak apa. Sebenarnya bergaduh sikit-sikit tu maknanya bergaduh, maknanya bukan bergaduh bunuh, kan? Tapi maknanya nak kata bagilah aku ni, aku punya. Yang ni pun kata dia punya, sebagainya. Normal. Tetapi Allah pesan, takwalah kepada Allah. Jangan langgar batas. Jangan sampai mengkhianati sahabat ataupun saudara si-Islam. Jangan sampai menjatuhkan saudara si-Islam. Jangan sampai mencaci, mengkutuk, menghina saudara si-Islam. Wa aslihu dhata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara kamu. Jangan menjadikan isu harta rampasan ini, isu keuntungan yang diperolehi daripada peperangan ini sebagai penyebab takwa kamu hilang dan penyebab hubungan di antara kamu ni yang sepatutnya hubungan ukhuwah Islamiyah ini tercemar hanya kerana harta. Pesanan Allah yang kedua dalam ayat ini. Dan kemudian Allah sebut sekali lagi wa ati'ullaha wa rasulah, dan kamu kena sentiasa ingat untuk taatlah kepada Allah dan Rasulnya, kerana itulah tandanya in kuntum mu'minin, kamu ni benar-benar beriman. Benar-benar beriman ni bukan maknanya kamu ni dah perang sekalipun. Kalau kamu dah perang pun, hatta kalau kamu syahid sekalipun, hatta kalau kamu ni menang sekalipun melawan musuh-musuh kufar, tetapi ada benda yang kamu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kamu ni tidak cukup beriman. Tidak boleh separuh-separuh. Kan? Dalam benda yang kita suka, kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi dalam benda yang tak kena dengan taste kita, tak kena dengan arrangement yang kita suka, kita tak mahu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itu bukanlah benar-benar orang yang beriman. Ini intipati daripada ayat surah Al-Anfal, ayat yang pertama. Jadi ini satu ayat yang menyentak dan kembali mengingatkan dan kembali menyedarkan tentera Islam yang berperang di Badar ketika itu, kan, yang rambang mata melihatkan banyaknya harta mereka. Dan tuan-tuan kena ingat, ya, mereka ni bukanlah orang yang kaya. Ramai yang pergi perang ni memang orang yang miskin. Dan miskin bukan miskin sebab tak reti nak buat kerja, tapi miskin sebab harta mereka dulu pernah dirampas. Kan, harta mereka ni dulu pernah ditindas. Mereka ni orang-orang yang ditindas, kan, orang kaya yang dirampas hartanya oleh orang Quraisy. Jadi memang berhak pun, kan, dan memang perlu pun kepada harta tersebut. Tapi Allah ingatkan, ini bukan soal kepuasan diri, tetapi ini soal kita ingin menegakkan ajaran Islam mengikut wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang berlaku setelah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dalam perjalanan pulang, ya, Rasulullah mengagihkanlah harta rampasan tersebut mengikut apa yang Allah ceritakan seterusnya dalam surah Al-Anfal. Ya, kita tahu di mana harta rampasan ini akan dibahagikan kepada 5 bahagian. Dan 1/5 al-khums, 1/5 itu diambil oleh Rasulullah SAW sendiri, dan adalah pembahagian-pembahagian yang lain, dan akhirnya semua akan mendapat secara adil menurut wahyu Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan. Dan ada beberapa sikit kisah tambahan yang berlaku ketika Rasulullah nak pulang ni.
ada dua orang tawanan yang on the way, kan, maknanya tawanan ni ramai, dibawa balik beramai-ramai, on the way, tarik lah, kan, nak bawa pergi ke Madinah. Tetapi ada dua orang yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh. Yang pertama An-Nadhr bin Al-Harith dan yang kedua Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kenapa? Kerana kedua-dua ini orang yang sangat-sangat benci kepada Allah dan Rasulnya, dan orang yang sangat-sangat kejam kepada Islam, ataupun dalam buku ni disebut mereka ni hari ni umpama penjenayah perang, dalam istilah moden. Jadi hukuman bunuh balas ke atas mereka itu adalah satu hukuman yang patut. Maknanya mereka ni tak terkorban dalam perang, tapi jadi tawanan. Jadi Rasulullah arahkan juga untuk dibunuh. Dan ketika ini Uqbah bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, siapakah yang nanti menjaga anak-anak aku kalau aku ni dibunuh? Maka jawab Rasulullah SAW, api neraka lah yang menjaga anak-anakmu, wahai Uqbah. Terlupakah Uqbah pada hari di mana dia melempar isi perut seekor kambing ke kepala Nabi SAW ketika sujud bersolat, dan Fatimah datang membersihkannya. Ni Uqbah ni lah yang dulu masa di Mekah, ketika Nabi solat sedang sujud, dia pergi letakkan sisa organ-organ dalaman kambing ni atas bahu Rasulullah sehingga Rasulullah tak boleh bangun, dan Fatimah datang menangis membersihkan Rasulullah SAW daripada organ-organ tersebut supaya Rasulullah boleh bangun. Inilah orangnya yang buat. Dia jugalah yang mencekik Nabi dengan kain serbannya sehingga terpaksa Abu Bakar masuk campur dan melepaskan Nabi SAW. Inilah orangnya. Maka layaklah mereka ini diarahkan, diperintah bunuh oleh Rasulullah SAW, dan akhirnya kedua-dua ini dipancung oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, itu satu episod ringkas, satu babak penting yang berlaku setelah tamatnya Perang Badar. Jadi pengajaran besar bagi kita tuan-tuan. Kita akan berjumpa banyak lagi babak seperti ini. Bahkan dalam negara kita ini pun kadang-kadang kita perasan berlaku banyak kali. Asal bila menang aja, asal bila berkuasa semula, orang-orang yang mendapat kuasa, orang yang mendapat kemenangan dalam pilihan raya ke dalam apa dan sebagainya, kan, hatta sama Islam akhirnya bergaduh isu apa dia? Pengagihan hasil kemenangan, kan. Isu bergaduh, isu nak siapa nak dapat kursi ni dan sebagainya, kan. Maknanya disebabkan dunia kita lah lihat ramai orang Islam lupa daripada agenda perjuangan yang sebenar. Lari daripada agenda perjuangan yang sebenar yang sepatutnya menyatukan kita semua. Orang Islam ni satu je agenda dia, kan? Nak melihat Islam ini berdaulat semula dan negara ini aman dan makmur menurut acuan Islam. Itu sepatutnya agenda kita. Tapi kita tengok orang kejap, ada yang pergi berkawan dengan musuh, ada pergi berkawan dengan orang kafir, ada pergi itu ini dan sebagainya. Sebab apa sebenarnya? Sebab sebenarnya berbalah satu sama lain untuk mendapat habuan-habuan dan pulangan dunia. Jadi di sini kita kembali semulalah kepada apa yang Allah SWT sebut dalam surah Al-Anfal tadi. Kerana jika kita iltizam, istiqamah dengan apa yang disebut oleh Allah SWT ini, sebenarnya kita akan lebih kaya. Kita tengok orang Islam di Badar ni, selepas ini mereka akan menemui kemenangan yang lebih banyak. Jangan kita menyangka dengan mengikut perintah Allah ini kita tidak dapat cukup harta dunia ni. InsyaAllah Allah akan bagi lebih lagi sekiranya kita sentiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Setakat itu dulu untuk hari ini, insyaAllah kita berjumpa lagi dan kita sambung lagi baca kitab Rahim Makhtum insyaAllah pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.